Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Semoga berada dalam keadaan yang cukup bersedia untuk mengikuti kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Selamat kembali ke alam maya setelah seminggu bercuti tahun baru Cina. Okay, hari ini kita mula memasuki unit kedua, iaitu kejayaan keluarga. Dalam unit ini kita akan mempelajari mengenai kemahiran mendengar dan membaca untuk hari ini. Okey, dan pada akhir nanti diharapkan kamu dapat mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut ayat majmuk dengan betul dan tepat. Dan yang keduanya, membaca setiap perenggan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey, baiklah. Kita teruskan ke PDPR kita pada pagi ini. Sebelum tu, lebih baik, lebih sesuai sekiranya kamu sekarang bersama dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3 jilid 1. Okey, buka buku muka surat 7 dan kita baca bersama-sama. Kalau kamu sudah bersedia, saya baca, kamu ikut baca. Kita mulakan. Kejayaan keluarga. Kemahiran mendengar dan bertutur. Kejayaan kita bersama. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila, seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya, Nabila. Mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah? ... Ada tanda soal. Jawab atuknya, kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu... Agak-agak apa? Mungkin yang dikatakan oleh Nabila, bolehkah kami berdua membantu Datuk? Maka jawab Datuk, kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu siapa? Maka Nabila jawab, saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Lepas tu, terima kasih, Datuk kata. Sama-sama, Datuk. Kita satu keluarga mestilah saling membantu. Betul, Nasri. Kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Okey, kalau awak perhatikan dalam dialog dan juga dalam ada beberapa petikan situ, beberapa perkara yang sudah kita pelajari sebelum ini ada semua dalam petikan dan ada dalam dialog tersebut. Antaranya ada kata nama am, kata nama khas. Okey, Tuan Haji Abdul Karim kata nama khas. Datuk kata nama am. Nabila kata nama khas.
usahawan, kata nama am. Mempunyai sebuah kedai, kata nama am. Kedai borong beras, kata nama am. Besut, kata nama khas. Terengganu, kata nama khas. Dan dalam petikan ataupun dalam dialog ini juga ada ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi hari ini, PDPR kita hari ini ialah menekankan kepada ayat majmuk. Kalau awak masih ingat, ayat majmuk yang saya terangkan pada minggu sebelum ini, iaitu gabungan antara ayat-ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Okey, contohnya dua ayat tunggal digabungkan dengan kata hubung, maka jadilah ia sebagai ayat majmuk. Okey, kita imbas kembali. Saya harap awak masih ingat lagi benda ini ataupun perkara ini sentiasa diulang-ulang. Okey, ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Atau dengan kata lain, ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal yang disambungkan dengan menggunakan kata hubung. Okey, subjek. Masih ingat lagi subjek? Subjek ialah pelaku. Dalam satu ayat, ada subjek dan ada predikat. Subjek ialah pelaku yang terdiri daripada kata nama. Predikat ialah cerita yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Okey? Dan ayat majmuk ni dia ada kata hubung. Tak seperti ayat tunggal. Okey. Kata hubung. Kata hubung banyak. Ni antara kata hubung. Sambil, tetapi, atau, dan, lalu, serta, yang, untuk, ketika, kerana, dengan, sehingga, apabila. Tugas kata hubung ialah untuk menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Itu sebab kita panggil dia kata hubung. Tugas dia nak menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Okey, kita teruskan lagi. Pembentukan ayat majmuk. Tadi saya dah bagi tahu, pembentukan ayat majmuk adalah hasil daripada gabungan ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Kita tengok dalam jadual yang saya sediakan, kotak yang pertama, ayat tunggal satu. Okay, kita tengok ayat tunggal satu. Yang ni ayat tunggal dua. Bergabung dua ni, satu tambah dua, campur dengan kata hubung, maka jadi ayat majmuk. Okey. Kita tengok ayat tunggal satu. Mereka datang. Itu ayat tunggal. Mereka datang. Ayat tunggal yang kedua, mereka membeli beras. Okey. Ayat tunggal satu dengan ayat tunggal dua digabungkan dengan menggunakan kata hubung. Yang berwarna merah ini ialah kata hubung. Okey. Kita gabungkan ayat tunggal satu dan ayat tunggal dua untuk jadikan ayat majmuk. Mereka datang untuk membeli beras. Okey. Maka jadilah ia ayat majmuk. Okey.
Kita tengok lagi. Murid tahun 3 beta yang berwarna ungu atau purple tu ialah subjek. Ke Putrajaya itu ialah predikat, cerita tentang murid tadi. Okey, ayat yang kedua, murid tahun 3 Gama ke Putrajaya. Jadi, kita gabungkan dia menggunakan kata hubung dan, maka terjadilah ayat majmuk murid tahun 3 Beta dan 3 Gama ke Putrajaya. Okey, kita tengok lagi satu contoh. Murid tahun 3 Beta, subjek, menaiki bas mini. Okey, yang berwarna biru ni ialah predikat. Ayat kedua, murid tahun 3 Gama, subjek, menaiki bas sekolah. Kita gabungkan dengan kata hubung tetapi. Murid tahun 3 Beta menaiki bas mini, tetapi murid tahun 3 Gama menaiki bas sekolah. Dah terjadi ayat majmuk. Daripada ayat tunggal jadi ayat majmuk. Okey, ayat majmuk tadi lebih subjek ataupun lebih predikat. Okey, contoh yang terakhir. Mereka tiba pada jam 9 pagi. Mereka ialah subjek. Tiba pada jam 9 pagi, predikat. Ayat kedua, mereka berbaris masuk ke Taman Botani. Mereka masih lagi subjek. Ceritanya, predikatnya berbaris masuk ke Taman Botani. Jadi kita gabungkan ayat tersebut menjadi mereka tiba pada jam 9 pagi lalu berbaris masuk ke Taman Botani. Maka jadilah ia sebagai ayat majmuk. Ayat majmuk ada jenis-jenisnya. Ayat majmuk terdiri daripada satu. Yang pertama, dua subjek, satu predikat. Dua subjek maknanya dua pelaku dan satu cerita. Nanti saya terangkan. Okey, yang kedua, satu subjek, satu saja pelaku, seorang saja pelaku, tapi ada dua cerita. Dan yang ketiga, dua pelaku ataupun dua subjek dan dua predikat. Dua pelaku, dua cerita. Kita tengok contoh setiap satu. Okey, dua subjek, satu predikat. Bermaksud, dalam satu ayat terdapat dua atau lebih subjek, iaitu pelaku, orang yang melakukan cerita tu. Manakala ceritanya satu sahaja. Okey, ingat, dua subjek, satu predikat bermaksud dalam satu ayat terdapat dua atau lebih subjek, manakala ceritanya satu sahaja. Kita tengok contoh ayat majmuk dua subjek, satu predikat. Yang berwarna ungu ialah subjek. Yang berwarna merah ialah predikat. Okey. Murid tahun 3 Beta. Satu pelaku atau satu subjek. Dan itu ialah kata hubung. 3 Gama. Pun satu subjek. Mana ada dua subjek. Murid tahun 3 Beta dengan murid tahun 3 Gama. Dua subjek. Ceritanya satu je. Ke Putrajaya. Okey, boleh faham? Kita tengok contoh yang kedua. Tadi saya cakap
ayat majmuk dua subjek satu predikat ni, dua ataupun lebih pelaku. Okey, kita tengok. Ali, Abu dan Azman. Dua atau lebih. Boleh juga Ali dan Abu. Tapi saya nak menunjukkan dua atau lebih. Ali, Abu dan Azman. Ada berapa? Ada tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Dan ni kata hubung. Sedang membaca buku. Cerita tiga orang ni ialah membaca buku. Maknanya, dua pelaku ataupun lebih dan satu cerita membaca buku. Saya ambil lagi contoh. Lebih lagi. Tadi saya kata dua atau lebih. Saya ambil lagi. Baju, buku, pen dan kasut. Dan adalah kata hubung. Baju, buku, pen dan kasut itu kepunyaan abang saya. Okey, empat benda ni, empat subjek ni lebih daripada dua dan ceritanya satu je, kepunyaan abang saya. Saya harap awak boleh faham. Perlahan-perlahan tak apa. Janji awak faham. Okey. Yang kedua, tadi dua subjek, satu predikat. Sekarang satu subjek, dua predikat. Dalam bahasa mudahnya, seorang pelaku ataupun satu pelaku, dua cerita. Maksud dia, dalam satu-satu ayat terdapat dua atau lebih predikat cerita, manakala subjeknya satu sahaja. Kita tengok contoh. Mereka. Mereka ialah subjek. Tiba pada jam 9 pagi. Satu cerita. Mereka sampai jam 9 pagi. Satu cerita. Lalu ialah kata hubung. Sebab untuk membentuk ayat majmuk, kena ada kata hubung. Okey. Cerita yang kedua, berbaris masuk ke taman botani. Okey. Mereka ialah subjek. Tiba pada jam 9 pagi, predikat yang pertama. Lalu kata hubung, berbaris masuk ke taman botani, predikat yang kedua. Sebabnya, satu subjek, dua predikat. Okey. Contoh yang kedua. Seterusnya, saya ambil contoh yang mudah. Azril. Okey, pelaku. Maka dia subjek. Pelaku ni maksudnya orang yang melakukan cerita tu. Orang yang melakukan sesuatu perkara dalam ayat tu. Okey, Azril. Kita panggil dia subjek. Makan. Satu cerita. Sambil kata hubung. Membaca surat khabar. Satu lagi cerita ataupun predikat. Azril makan sambil membaca surat khabar. Maksudnya Azril buat dua benda dalam satu masa. Dua cerita dalam satu masa. Azril ialah subjek. Makan satu predikat. Membaca surat khabar satu predikat. Maka jadilah ayat ni ayat majmuk satu subjek, dua predikat. Dan yang terakhir, dua atau lebih subjek dan predikat. Maksudnya, dalam satu-satu ayat terdapat dua subjek, pelaku dan dua cerita. Okey, ada dua subjek, ada dua cerita. Okey, kita tengok contoh. Leman dan Syauqi. Leman ialah subjek, satu. Dan kata hubung. Syauqi pun kata ataupun subjek. Dua subjek. Makan
Okey. Makan satu cerita, berbual-bual satu cerita. Mana dua orang buat dua perkara. Okey. Saya harap awak boleh faham contoh-contoh yang saya bagi tadi untuk memudahkan pemahaman awak. Awak kena tengok berulang-ulang kali lah. Kalau kita bersemuka, lain sikit caranya. Saya boleh tanya sorang-sorang. Okey, tak apa. Doakan sekolah cepat-cepat buka, kita dapat berjumpa. Saya akan ulang balik daripada awal sampai ke sehinggalah sekolah buka. Okey, yang kedua ni membaca. Kemahirannya membaca sahaja. Jadi kita baca. Aktiviti membaca teks dalam setiap perenggan. Sebenarnya dalam ni ada juga ayat majmuk. Saya tak nak awak pening, saya tak nak awak keliru. Tak apalah, hari ni kita baca dulu. Okey, kilang batik nenek. Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Okey, gambar yang kedua ataupun situasi yang kedua. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Jadi, kita tengok ayat yang akhir sekali ya. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Okey, ini ayat majmuk, satu subjek, dua predikat. Yang pertama, subjeknya ialah nenek. Cerita yang pertama, dia senyum. Ada kata hubung dan. Cerita yang kedua, dia bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerjasama. Benda yang kita cakap tadi semua ada dalam petikan ini. Tak payah awak buat, saya tak nak ganggu awak supaya awak tidak lagi pening. Jadi, sekadar kita baca sahaja. Okey, awak tak payah buat yang ni, saya terangkan sahaja. Okey, Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Nabila, Nasri, dua subjek. Menghiasi kedai nenek, satu. Dengan kata hubung, cantiknya, satu cerita. Okey, dua subjek, dua predikat. Apa yang kita belajar tadi lah. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Kain batik ialah subjek. Predikatnya yang pertama, disusun dengan kemas. Okey. Untuk ialah kata hubung, menarik hati pelanggan, predikat yang kedua. Jadi, satu subjek, dua predikat. Okey. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Nabila, subjek. Menyambut mesra pelanggan, satu predikat. Yang kata hubung, datang, satu predikat. Maknanya, ayat tadi,
satu subjek, dua predikat. Okey, saya harap awak boleh fahamlah. Saya pun nak cuba fahamkan awak ni. Saya tak pastilah awak boleh faham ke tidak, tapi saya harap awak dapat fahamlah. Okey, pengukuhan. Nak tahu awak faham ke tak faham? Ni dia kerja. Bina ayat majmuk kamu sendiri mengikut jenis. Bukan ambil ayat yang saya bagi tadi. Sebelum ni kalau latihan awak ambil aja ayat yang saya bagi, awak salin balik. Tak. Buat ayat kamu sendiri. 2 subjek, 1 predikat. Contoh saya bagi ayat mudah. Ali dan Abu. Dah 2. Sedang bermain bola. 1 cerita. Mudah kan? 1 subjek, 2 predikat. Mereka menonton wayang gambar sambil makan kacang. Okey, mereka 1 subjek. Menonton wayang gambar 1 cerita. Makan kacang 1 cerita. Jadi 1 subjek, 2 predikat. 2 subjek, 2 predikat. Ali dan Abu berlari sambil bergelak tawa. Okey, 2 subjek, 2 predikat. Jangan ambil ayat saya, buat ayat sendiri. Okey? Ayat mudah je, tak payah ayat panjang-panjang. Okey. Saya rasa untuk hari ini sekadar itu sahaja. Semoga PDPR pada hari ini memberikan manfaat yang sangat berguna kepada kamu dan seterusnya dapat membantu kamu untuk terus memahami apa yang telah kita pelajari. Tugasan akan saya beri, tengok medium apa, sama ada kalau dalam WhatsApp lah, kalau dalam Telegram lah, kalau dalam Google Classroom lah, nanti saya akan bagi tahu. Okey, Assalamualaikum dan jumpa lagi.